Hai, selamat datang ke kelas Cikguku. Jangan lupa untuk subscribe. Hari ini kita akan belajar Sains Tahun 3 dengan Unit 7 Ketumpatan dengan bertajuk Air Menjadi Lebih Tumpat. Objektif pembelajaran untuk hari ini, di akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Dan kedua, mengaplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan dalam kehidupan. Jom, mari kita masuk objektif yang pertama, mengenal pasti kaedah untuk menjadikan air lebih tumpat. Cuba perhatikan gambar raja di bawah. Dua orang murid perempuan sedang perhatikan anggur yang tenggelam di dalam air dalam sebuah bika. Oh, rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Dan salah seorang murid bercakap, bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Dan bagaimanakah caranya? Ya, dua orang murid tersebut sedang meragu-ragu bagaimana cara untuk menimbulkan buah anggur di atas permukaan air. Jom, mari kita tengok bagaimana caranya. Ya, dengan menambahkan garam. Sebelum menambahkan garam, buah anggur adalah tenggelam. Selepas ditambahkan garam, boleh diperhatikan buah anggur timbul di atas permukaan air. Ini disebabkan air menjadi lebih tumpat apabila garam ditambahkan. Jom, mari kita uji. Yang pertama, bagaimana untuk mengapungkan anggur di dalam air? Pertama sekali, kita masukkan 2 sudu garam ke dalam air dan adukkan larutan tersebut sehingga buah anggur tersebut terapung atau timbul di atas permukaan air. Sekarang mari kita uji yang kedua. Apakah cara untuk mengapungkan telur dalam air pula? Seperti langkah yang pertama, kita masukkan 3 sudu garam ke dalam air dan adukkan air tersebut sehingga kita boleh nampak telur telah timbul di atas permukaan air. Jom, mari kita buat uji yang ketiga, mengapungkan model ikan di dalam air. Langkah-langkah untuk mengapungkan model ikan di dalam air boleh murid-murid rujuk dalam buku teks. Langkah yang pertama, potong dan ukir lobak merah menjadi bentuk ikan. Murid adalah perlu mengambil perhatian dalam langkah tersebut sebab dia melibatkan penggunaan pisau. Langkah kedua, masukkan model ikan dan 1 sudu gula ke dalam air. Seterusnya, aduk sehingga semua gula larut. Dan seterusnya, tambahkan gula lagi dan aduk sehingga model ikan timbul di atas permukaan air. Gula akan digunakan untuk uji kaji ini. Masukkan 1 sudu gula dan adukkan. Seterusnya, masuk lagi sudu yang kedua untuk mengadukkan model ikan sehingga model ikan tersebut terapung di atas permukaan air. Mari kita masuk perbincangan untuk uji kaji yang telah kita jalankan tadi. Berapakah bilangan sudu gula yang diperlukan untuk menimbulkan model ikan? Ya, 2 sudu gula telah ditambahkan dalam air untuk menimbulkan model ikan. Dan mengapakah model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air? Ya, air menjadi lebih tumpat apabila garam ditambahkan. Dan air akan menolak model ikan dan model ikan akan terapung di atas permukaan air.
Cuba murid perhatikan aktiviti dalam buku teks dengan berhalaman 101. Bandingkan ketumpatan air berwarna, minyak masak dan gliserin. Yang manakah lebih tumpat? Dan daripada pemerhatian ini, kita dapati bahawa gliserin terletak di lapisan yang paling bawah sekali. Ini bermaksud gliserin paling tumpat. Dan untuk lapisan yang kedua, iaitu air berwarna. Air berwarna kurang tumpat daripada gliserin. Oleh sebab itu, air berwarna berada di lapisan atas gliserin. Dan lapisan di atas sekali adalah minyak masak. Minyak masak merupakan larutan yang kurang tumpat daripada air berwarna dan gliserin. Oleh itu, minyak masak berada di lapisan atas sekali. Mari kita masuk objektif yang kedua, iaitu mengaplikasikan pengetahuan tentang ketumpatan dalam kehidupan. Cuba murid perhatikan gambar raja di bawah sini. Kapal dan sau diperbuat daripada besi, tetapi kapal timbul di permukaan air dan sau tenggelam di dalam air. Kenapa kejadian ini boleh berlaku? Kapal boleh terapung di atas permukaan air. Ini disebabkan kapal mempunyai ruang udara di dalam badan kapal, menjadikan dia kurang tumpat daripada air. Oleh itu, kapal boleh terapung di atas permukaan air. Di bahagian bawah kapal terdapatnya lambung kapal yang diisi penuh dengan udara. Bahagian lambung kapal ini membolehkan kapal seimbang dan berapung di lautan dengan tidak mengira sebesar atau seberat apa kapal tersebut dibuat. Ini jelas juga kenapa kapal Titanic tenggelam, kerana lambung kapalnya melanggar dengan gunung ais dan bocor akhirnya dipenuhi dengan air dan sehingga kapal tenggelam di dasar laut. Dan sauf pula, dia akan tenggelam di dalam air kerana sauf tidak mempunyai ruang udara di dalamnya dan dia diperbuat oleh besi padat, menjadikan dia lebih tumpat daripada air dan tenggelam di dalam air. Murid-murid, tahukah kamu mengapakah kapal selam boleh timbul di permukaan air dan juga boleh tenggelam di dalam air? Ya, ini disebabkan ada tangki balas yang dibina di permukaan luar badan kapal selam. Tangki balas ni berfungsi untuk membenarkan air laut masuk dan keluar melalui satu injak pada seluruh badan luaran kapal selam itu. Apabila air dibawa masuk, kapal menjadi lebih tumpat daripada air dan daya apungan menjadi negatif, dan seterusnya kapal itu akan tenggelam di dalam air. Manakala apabila air dibawa keluar dengan melepaskan udara daripada badan kapal bertekanan ke ruang tangki balas, tekanan udara akan menolak atau memaksa air keluar daripada kapal dan seterusnya terapung kerana kapal kurang tumpat daripada air dan daya apungannya adalah positif. Ketumpatan juga diaplikasi dalam tujuan keselamatan harian kita. Cuba murid perhatikan gambar raja di bawah. Jaket keselamatan perenang digunakan sebagai satu alat untuk menyelamatkan bukan saja untuk manusia dan juga untuk haiwan. Ketumpatan juga diaplikasi dalam bidang penternakan. Cuba murid perhatikan gambar raja di bawah sini. Ini kita panggil sangkar ternakan ikan. Tong-tong yang berwarna biru ini akan dipenuhi dengan udara dan akan diikat pada papan ataupun kayu dan terapung di atas permukaan air. Tujuan dia adalah untuk menyenangkan penternak-penternak ikan mengawasi ikan-ikan yang diternak. Tahukah murid-murid bagaimanakah buah oreng boleh ditenggelamkan ke dalam air? Cuba fikirkan.
Ya, cikgu telah sediakan sebuah nota ringkas untuk tajuk hari ini. Yang pertama, air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Dan kedua, aplikasi ketumpatan dalam kehidupan harian adalah seperti di kapal dan kapal selam, saut besi, jaket keselamatan perenang dan pelampung pada sangkar ternakan ikan. Okey, murid-murid, tugasan untuk hari ini ada dua, iaitu yang pertama, saling nota ringkas ke dalam buku panjang sains, dan kedua, sebagai latihan pengukuhan, murid diminta buat buku aktiviti sains halaman 66, 67 dan 68. Sampai di sini sahaja tajuk untuk hari ini. Semoga semua murid bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Bye.